Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi ini untuk kita sambung kembali siri tazkirah kita berpandukan kitab Minhajul Abidin pada peringkat godaan. Masih lagi godaan yang pertama, iaitulah rezeki dan tuntutan hawa nafsu. Jadi kita sambung pada muka surat 280, muka surat 280 mengenai tafsiran kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, dan hendaklah kamu berbekal, kamu membawa bekal. Fa inna, sesungguhnya, khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dikatakan bahawa ada dua penafsiran mengenai ayat ini. Baik, kita sambung muka surat 281. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Pertama, yakni penafsiran pertama, maksud utama bagi ayat tersebut ialah bekalan untuk akhirat. Sehingga Allah berfirman bahawa bekal yang paling baik adalah takwa. Perkara itu bersangkut dengan urusan batin dan maknawi. Ia bukan bererti harta dunia dan sebab-sebabnya. Baik. Penafsiran pertama, dia kata dalam ayat ni, yang Allah Ta'ala suruh berbekal, Allah Ta'ala suruh cari bekal, suruh kita menyediakan bekal untuk akhirat. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu makna bekal, dalam banyak-banyak bekal yang paling baik adalah takwa. Kan? Takwa ni melibatkan kita kata urusan akhirat, untuk perkara-perkara yang kita akan hadapi di akhirat nanti. Bila mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bekalan terbaik. Bukannya kita disuruh cari harta benda dunia ataupun cari sebab-sebab. Kan? Sebab-sebab kita kata kerjalah, kan? Jenis-jenis kerja. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh berbekal, maka kita pun pulung kepada kerja. Kan? Carilah, usahalah, buat usaha. Kan? Sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tu dikatakan salah. Itu penafsiran pertama, makna berkaitan dengan akhirat. Kita disuruh berbekal dengan takwa itu. Penafsiran kedua, ayat ini berkenaan dengan suatu kaum. Dia ada asbabun nuzul. Kan? Ayat ini berkenaan dengan suatu kaum yang tidak selesa atau senang membawa bekalan ketika hendak menunaikan ibadah haji. Ada satu puak ni, bila mana dia nak musafir, nak pergi buat kerja haji, malas bawa bekal. Kan? Dia tak suka, kan? Tak selesa bawa bekal banyak-banyak, payah dan sebagainya, kecuali menyandarkan keperluannya kepada orang lain. Jadi dia sengaja tak bawa bekal. Sebab apa? Sebab tak apa, orang lain dah bawa dah, boleh minta dengan orang lain. Kan? Ada orang lain bawa, tak apalah, kita tak payah. Kan? Dalam perjalanan mereka suka meminta-minta. Demikian juga hingga tiba di Mekah, bahkan mereka suka memaksa dan mengganggu orang lain. Akhirnya datang peringatan agar membawa bekal dari harta sendiri, kerana perkara itu adalah lebih baik daripada meminta-minta dan bergantung kepada orang lain. Penafsiran kedua, dia cerita ada satu puak ni, kan, yang mana nak pergi buat haji. Dalam perjalanan musafir pergi buat haji, dia tak suka bawa bekal. Nak pergi buat haji, kan, tak suka bawa bekal, payah dan sebagainya, melainkan dia mengharap kepada orang. Tengok orang lain dah bawa, tak apalah, tak payah. Kemudian dalam perjalanan dia minta, kan, minta, tunjuklah muka sekupang. Kau tengok orang yang duk makan apa dia pun tunjuklah muka sekupang. Kan, minta nak apa, nak bekalan itu, kan, nak makan dan sebagainya. Bahkan sampai di Mekah pun macam tu juga. Kan, sebab mereka tak bawa bekal. Mana dia juga dikatakan mengganggu orang lain.
akan ialah duk minta dengan orang lain menyebabkan orang jadi susah. Maka datanglah peringatan Allah Taala, turun ayat ni, Allah Taala suruh bawa bekal. Suruh bawa bekal, bukan suruh cari bekal. Biasa yang orang duk faham, kena cari, kena bekerja, kena usaha. Sebab Allah Taala suruh. Memang Allah Taala suruh, tapi ayat ni disuruh kita menyediakan bekal. Mana lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Jadi disebut sini kami cenderung kepada pendapat kedua, pilihan pengarang kitab. Dia sebut cenderung kepada ayat kedua, mana kita disuruh menyediakan bekal. Menyediakan bekal supaya tidak mengganggu orang lain, supaya kita selesa dalam beribadah. Kalau tak, bukan saja kita tak selesa, bahkan juga kita mengganggu orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita wajib bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya dan mengakui dalam hati bahawa rezeki bagi setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah, kerana Allah berkuasa menghidupkan seseorang dengan bekal atau tanpa sebarang bekal. Jadi dia kata kita wajib bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita menyediakan bekal. Sebab apa? Sebab Allah Taala suruh. Kemudian rezeki itu Allah Taala bagi. Rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala Maha berkuasa menghidupkan orang tanpa bekal. Macam dalam cerita tadi, ada orang tak bawa bekal, boleh hidup juga dengan cara meminta, tapi cara tu Allah Taala tak suka. Allah Taala boleh menghidupkan seorang dengan bekal ataupun tanpa bekal. Cuma kita bawa itu Allah Taala suruh bawa, suruh bawa bekal, suruh sediakan bekal, maka kita sediakan bekal untuk ketaatan kepada Allah, mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut hakikatnya Allah Taala tu Maha berkuasa. Jadi Allah Taala suruh menyediakan bekal, maka kita sediakan bekal. Sama juga Allah Taala suruh bekerja, maka kita bekerja. Hasilnya Allah Taala akan tentukan banyak mana kita dapat. Macam kita tengok di kalangan orang-orang mewah, bukan semua kemewahan dia itu dia kecapi. Bahkan kadang-kadang orang lain yang kecapi. Dia guna kereta mewah, pakai kereta mewah. Kadang-kadang kereta mewah banyak duk parkingnya. Dia pergi mana-mana, naik kereta biasa-biasa, kereta tak ada aircon. Tengok orang hak pergi main golf tu. Bukan dia bawa kereta Mercedes, kereta canggih-canggih kat padang golf tu. Kat padang golf bawa kereta cermin pun tak ada. Cermin tak ada, jangan aircon nak ada. Naik apa? Bagi apa ke nama tu, kereta tu. Itu bukan kereta mewah, kereta biasa-biasa je. Bahkan kadang-kadang kereta dia, pemandu dia banyak dah bawa. Dia sibuk dengan urusan-urusan di pejabat dan sebagainya. Sebab rezeki tu mana yang kita kecapi. Hak kita tak kecapi, bukan lagi rezeki kita. Baik. Lagi disebut, seandainya terdapat seseorang yang bertawakal kepadanya. Kalau kita tengok orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala, membawa bekal untuk bermusafir. Tengok orang ni cerita buat tawakal, dia ni hebat, terkenal dengan seorang yang tawakal kepada Allah Ta'ala. Tengok dia membawa bekal juga. Kita kata seorang ahli sufi ke, seorang wali ke, yang mana bila cerita berkaitan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, bila mana dia nak musafir, tengok dia membawa bekal juga. Ada juga macam tu. Baik. Tetapi niatnya untuk membantu sesama Muslim dalam perjalanan. Niat tu kita tak tahu. Orang yang kita kata orang yang berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dari sudut perbuatan dia sama je dengan orang lain. Tengok orang bercucuk tanam, bertani, dia pun bertani. Tapi mungkin di sana niat itu berbeza. Biasanya orang bertani nak dapat hasil, nak untung. Sebab tu ramai orang bila mana hasil tak dapat, tak menjadi ataupun dirosak oleh binatang dan sebagainya, tengok dia akan marah, dia akan sumpah seranah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak dapat dia duk harap dapat. Mana ada di kalangan orang-orang yang bertani, niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh maka buat. Hasil Allah Taala bagi. Orang macam ni tak dapat pun dia tak kisah. Dia tahu bila mana tanaman dia dirosakkan oleh binatang. Dia tahu itu sedekah. Mana dia dapat ganjaran hak lebih baik yang Allah Ta'ala beri. Berbanding dengan dapat hasil, kadang-kadang kita dapat hasil, contoh tanam durian, dapat hasil durian, kita pun makan durian, dia memberi mudarat.
memberi mudarat, macam-macam lah. Ada kes orang kena potong kaki sebab apa? Sebab banyak makan durian. Kan? Tapi kalau Allah Ta'ala tukar, durian dia diambil oleh binatang, akan diambil oleh kera dan sebagainya, akan dia dapat pahala. Pahala tak pernah dengar. Pahala dengan sebab pahala kena kecil manis tuan dia. Nah, yang tu tak pernah dengar lah. Ngapa potong kaki? Banyak sangat pahala. Tak ada. Makna Allah Ta'ala beri kepada dia sesuatu hal lebih baik. Orang tawakal makna dia tak susah hati. Sebab dia tahu ada ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan disebut dalam hadis bahawa bila mana orang Islam ni menanam tumbuhan, tanaman dan sebagainya, dimakan oleh ulat, dimakan oleh burung, semua tu dia dapat pahala. Baik, jadi ada di kalangan orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala, dia pun bawa bekal juga, tapi niat dia untuk nak tolong orang. Ada orang perlu nak bersedekah, mana semuanya untuk kita kata kebaikan. Baik, bukannya kita kata mentang-mentang tawakal je tak payah bawa. Tambah pula jenis nak nunjuk supaya orang tahu kita ni tawakal, tu tak kena lah. Baik, ini kerana apa yang penting dalam keadaan seperti itu bukan membawa atau tidak. Bagi mereka bukan isu bawa ataupun tak bawa tu. Tetapi yang penting adalah soal hati. Mana yang pentingnya hati kita tu, kedudukan hati kita. Usaha boleh jadi sama dengan orang lain juga, tapi niat kita yang ada dalam hati kita itu. Kepada siapa hatinya bergantung, janganlah bergantung kepada selain daripada janji dan jaminan Allah. Ramai orang yang membawa bekal ketika bermusafir, tetapi hatinya tetap bersandar kepada Allah, tiada Allah Ta'ala dan bukan kepada bekal yang dibawa. Ada setengah orang dia tak apa bekalan banyak, makanan mencukupi, dia pun rasa lega. Ada yang macam tu. Kita disuruh bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana bila mana kita bawa bekal, kena ingat bekal itu belum tentu jadi hak kita. Kadang-kadang baru kita nak suap masuk ke mulut, dah ada disambar oleh binatang ataupun jatuh, sehingga kita jatuh nak ambil pun dah tak tergamak dah. Boleh jadi jatuh dalam air dan sebagainya, menunjukkan itu bukan hak kita. Sebab itu dia katakan kita jangan bersandar kepada bekalan itu. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan kita bekerja, bekerja itu satu usaha daripada kita. Dapat tak dapat itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dah bekerja lama, dapat kumpul duit 10,000, 20,000. Tiba-tiba saat nak guna duit itu, dah kena curi. Ada saya dengar kisah ada orang nak beli kereta, keluarkan duit daripada bank 20,000 untuk nak bayar pendahuluan. Tiba-tiba duit tu hilang, dicuri oleh orang. Mana dah bukan rezeki dia. Baik. Demikian juga sebaliknya, ramai orang tidak membawa bekal dalam perjalanan, tetapi hatinya tetap menoleh kepada bekal dan bukan kepada Allah. Ada juga macam tu. Tengok nampak gaya macam tawakal kepada Allah Ta'ala. Pergi musafir mana tak bawa bekal. Tetapi hati dia mengharap kepada orang. Itu pun salah juga. Dari sudut zahirnya nampak macam orang tawakal, tapi hatinya tidak. Yang penting hati itu. Ada zahirnya macam tidak tawakal, tetapi hati dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia bukan masalah bawa atau tidak bawa. Mungkin dari sudut zahir kita tengok sama je, serupa je. Sama juga dia macam sembahyang. Kita sembahyang, ramai orang sembahyang. Yang penting soal hati. Kalau orang sembahyang kerana Allah Ta'ala, tak apa. Sebab ada orang yang sembahyang bukan kerana Allah Ta'ala, berpura-pura sembahyang sebab nak menyelamatkan diri. Macam kisah yang masyhur disebut dalam siri pengajian di pondok-pondok. Kita seorang pencuri yang melarikan diri daripada dikejar oleh orang. Mana bila dia lari masuk dalam masjid, dia berpura-pura sembahyang. Ada yang berpura sembahyang, ada kisah dia tuduh orang lain sebagai pencuri. Makna sembahyang tidak kerana Allah Ta'ala. Ada orang sembahyang kerana malu. Balik kampung malu tak sembahyang. Duduk kat rumah dia, tak sembahyang, arah kiblat pun tak tahu. Baik. Jadi yang penting tu dia kata soal hati itu.
Walaupun nampak macam tawakal, tapi kalau hati tak tawakal, akan tidak ada guna. Bahkan orang yang tawakal nampak macam tak tawakal, bawa bekalan, tetapi dia tidak bersandar kepada bekalan, melainkan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa bekal pun niat untuk tolong orang, untuk bersedekah dan sebagainya. Lagi disebut, tetapi dalam suatu perjalanan, mengapa para nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh terdahulu membawa bekal? Lepas tu soalan dia dikaitkan dengan ada orang yang bawa bekal, ada orang bawa bekal tapi tidak bergantung kepada bekal. Ada orang yang tak bawa bekal tetapi bergantung kepada orang. Dan dia tanya, dalam satu perjalanan, dia bawa mari satu soalan, tetapi dalam satu perjalanan, mengapa para nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh terdahulu bawa bekal? Mereka bawa bekal. Adakah mereka itu tidak tawakal? Mana dari sudut tawakal mereka lebih tinggi. Tapi mereka juga membawa bekal. Makna bawa bekal tak salah. Bahkan dianjurkan, disuruh oleh agama. Allah Ta'ala pun suruh menyediakan bekal. Tapi jangan bertawakal kepada bekal tersebut. Perlu kita ketahui, membawa bekal tidak diharamkan. Bahkan dibolehkan. Tetapi yang diharamkan ialah bersandar atau bergantung kepada bekal itu dan bukan kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Ada satu kisah disebut dalam hadis, antara riwayat hadis ini termuat juga dalam kitab Riyadhus Salihin. Dikatakan ada seorang ni dalam perjalanan musafir dengan banyak bekalan-bekalan dia. Dan bila mana dia berehat di satu tempat, tertidur. Terjaga daripada tidur, tengok-tengok kenderaan dia tak ada dah. Kuda, kenderaan dia yang dia bawa, makanan, pakaian, macam dah, atas tu tengok dah hilang. Bila mana dah hilang, dia usaha cari, tak jumpa, tidak ada. Sehingga dia kata tak ada apa dia lah. Dia tunggu mati dia kat situ. Sehingga dia tidur, tertidur, terlelap, kemudian terjaga balik, tengok-tengok ada balik kenderaan dia, datang sendiri. Yang dikatakan dia seronok, sehingga keseronokan dia itu dengan tak sengaja, dia mengaku juga pula sebagai Tuhan. Dia Tuhan, Allah Ta'ala tu kira hamba. Jadi dah terbalik. Yang ni dikait dengan kira tak sengaja tu tidak dihukumkan salah. Kerana terlalu gembira. Nak dikaitkan di sini bahawa Allah Ta'ala boleh memberi, dan boleh mengambil bila-bila masa pun. Sebab tu jangan tawakal kepada harta benda kita. Kena tawakal serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita tidak berbangga-bangga dengan harta benda kita yang banyak. Bahkan kalau kita tengok harta benda kita pun, kita kena ingat bahawa satu masa nanti kita akan tinggal dia. Dia akan terpisah dengan kita. Supaya hati kita sentiasa teringat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada ini satu masa kita akan tinggal. Bukan jadi mana, supaya kita lebih menyediakan bekalan-bekalan untuk akhirat itu. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang hidup dan tidak mati. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kepada sesuatu yang kita miliki. Cuma cari itu kenalah, kerana Allah Ta'ala suruh menyediakan bekal pun sama juga Allah Ta'ala suruh. Itu dalam bab yang kita kata berbeza, dalam keadaan yang berbeza. Dia walaupun nampak macam sama je, tapi keadaan dia berbeza, bergantung pada hati. Sama tadi kita bawa, dia sebut contoh orang yang bawa bekal dengan orang tak bawa bekal. Tapi kalau hati tu, hati tu lain pada Allah Ta'ala, siapa-siapa pun salah. Hak bawa bekal pun salah, hak tak bawa pun salah. Tapi kalau pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul. Sama macam orang yang tutup aurat. Ada tutup aurat kerana Allah Ta'ala, ada tutup aurat kerana berfashion, tidak kerana Allah Ta'ala. Kerana nak bagi matching. Kalau pakaian ni dia fashion dah macam ni, kena gini, tu salah lah.
Baik. Jadi kita tawakal kepada yang hidup dan yang tidak mati. Itu Allah Ta'ala suruh. Kan. Perintah. Bila mana kita tawakal, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sana kita pun dapat juga lagi pahala. Dengan bekalan itu bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang firman Allah. Rasulullah juga tidak bergantung kepada bekalan yang dibawanya, melainkan tetap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah tidak mahu kunci pembuka seluruh bumi untuk membuka gudangnya diserahkan kepada baginda. Ini nak kait dengan tawakalnya Nabi kita, walaupun dia bawa bekal, dia tidak bergantung kepada bekal. Kalaulah Nabi bergantung kepada bekal, dah tentu dah cerita yang perbenaran bumi yang dikatakan nak diberi kepada Nabi, Nabi akan ambil, tapi dia tak nak. Dia tak ambil. Nak diberikan kepada Nabi, Nabi tak nak. Mana bukan pergantungan kepada harta benda yang banyak. Dan orang pun dah offer kepada Nabi, beri tawaran kepada Nabi. Kalau dia nak, Nabi nak harta benda yang banyak, mereka akan sanggup bagi. Nak pangkat, mereka akan bagi. Asalkan Nabi berhenti daripada berdakwah. Nabi tak pilih juga. Baik, sebab apa? Sebab ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala. Berserah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang menjadi masalah di sini ialah niat dalam membawa bekalan itu. Yang hak kena ambil kiranya keadaan hati kita itu. Jika ada pertanyaan mana yang lebih baik, membawa bekal atau tidak? Kalau ada orang tanya, nak bawa ke tak bawa? Sebab pentingnya hati. Penting itu hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang kata kalau tak bawa pun kita bergantung kepada Allah Ta'ala, boleh. Tak ada lah masalah. Cuma mana lebih baik? Bawa ataupun tak bawa? Kalau kita tengok Nabi kita ni contoh ikutan terbaik, dia pun bawa. Makna bila anda bawa tak bermakna kita bergantung kepada harta, bergantung kepada bekal, tak. Makna kita disuruh bergantung kepada Allah Ta'ala. Bawa tu sebab apa? Allah Ta'ala suruh. Sini dia kata perkara itu bergantung kepada keadaan. Nak bawa tak nak bawa, tengok keadaannya. Jika dia seorang pemimpin yang mempunyai banyak pengikut dan berniat untuk memberi contoh tauladan kepada pengikutnya bahawa membawa bekalan adalah dibolehkan, atau dengan niat untuk menolong orang miskin di tengah perjalanan dan sebagainya, maka membawa bekalan adalah dibolehkan. Maka hak tu dikatakan boleh. Niat nak tolong orang, itu semua niat mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, dan juga nak sebagai contoh, sebagai contoh kepada orang lain, dia pun bawa bekal. Baik. Tetapi jika dia seorang yang kuat hatinya dan bermusafir seorang diri. Yang kedua ni sebab tadi dia tanya bawa ke tak bawa? Tengok keadaan. Kalau dengan orang ramai supaya tidak timbul fitnah dan sebagainya, bawa lah. Lebih baik bawa. Mana boleh bawa. Tapi kalau dia seorang diri serta percaya kepada Allah Ta'ala dan beranggapan bahawa membawa bekalan hanyalah akan membimbangkan hati, maka seeloknya dia tidak membawa bekal ataupun kawan. Ini jenis orang hak makam darjat yang setaraf. Macam kita ni kena bawa lah. Macam lemon ni yang kuat hati dia, mana bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau bawa pun menyebabkan hati dia jadi susah pula. Berbimbang hati. Takut nanti berbalik hati, makanan ada dan sebagainya. Maka di kata sini sebaiknya tak payah bawa bekal. Ataupun tak payah ada kawan. Dia seorang-seorang je. Dia seorang-seorang. Kalau hati dia kuat, tak ada masalah. Orang yang makna bila mana dia ada apa-apa keperluan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak dapat pun bermakna sama juga orang bawa bekal pun kadang-kadang tak boleh nak makan. Bekalan ada, tapi selagi Allah tak izin makan, tak boleh makan. Contoh kita buat bekal yang banyak, dan satu ketika kita lapar, teringin nak makan. Boleh jadi kalau Allah tak izinkan waktu itu makan itu masuk ke mulut, mana kita tak akan dapat. Boleh jadi di saat itu berlaku, kita kata huru-hara, ada perampok, rasa takut, ataupun tak jumpa tempat. Kalau hari ni suasana hari ni kita kata orang musafir, nak makan, tak jumpa RNR, tak jumpa lagi. Tunggu tengok kat depan lagi, perut dah lapar, tunggulah dulu. Maknanya sehinggalah sampai saat Allah Ta'ala izinkan makanan ke mulut, maka dia akan jumpa tempat rehat dan rawat, maka dia boleh berhenti. Selagi Allah Ta'ala izin, macam-macam lah alasan, bekalan ada. Tengok-tengok dah orang ramai pula, tak ada tempat. Tengok kat depan lagi lah.
Pergi kat depan lagi, tengok sunyi sangat, tak ada orang, takut pula nak makan. Makan-makan sehingga ada perampok dan sebagainya. Mana selagi Allah Ta'ala tak izin makan masuk ke mulut, walaupun bekalan dia ada, dia tak boleh makan. Jadi begitu juga mereka ni, bila mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak makbulkan, dia tahu. Allah Ta'ala tak nak bagi lagi. Maka dia sabar. Orang mereka ini, maka dikatakan, kalau bawa itu, membimbangkan hati dia, tak bawa tak apa. Kita pernah dengar kisah Nabi terdahulu zaman Bani Israel mohon doa kepada Allah Subhanahu Taala minta makanan, Allah Taala bagi hidangan, bagi makanan. Bahkan dalam kitab ni juga disebut kisah ada seorang yang beribadat kepada Allah Taala, tiba-tiba dia lapar, dia mohon makanan, minta makanan, maka ditanya dia nak makan ke nak kenyang, diberi pilihan. Sebab makan, tujuan makan pun untuk kenyang. Jadi bila mana ada pilihan, dia kenyang lah. Sebab ulama ni dia bukan dia makan bukan macam kita makan nak seronok-seronok. Setelah dah kenyang, kita nak seronok. Sebab tu dia ada berjenis-jenis makanan pula tu. Lepas makan hak berat, dah makan nasi semua, nak kena ada pula kudap-kudap. Nak kena ada pula basuh mulutnya, macam-macam jenis. Basuh mulut pun 2-3 jenis. Selain daripada air hak basuh tangan, basuh mulut sekali. Ada pula lagi macam-macam jenis kuih. Lepas tu makan pula apa lagi? Pisang goreng. Goreng pisang. Makan pula goreng pisangnya dengan macam-macam jenis. Mereka makan sebab terpaksa makan. Oleh kerana manusia Allah Ta'ala jadikan perlu kepada makanan, tak makan lapar. Kalau dah lapar, mengganggu ibadah. Maka makan itu supaya selesa buat ibadah. Kita makan sehingga tak selesa buat ibadah. Makan. Siapa nak buat ibadat pun tak selesa. Contoh paling ketara, kita tengok bulan Ramadan. Ramai orang dah makan banyak sangat, nak buat ibadat pun dah rasa letih dan sebagainya. Baik, jadi soalan tadi, bawa atau tak bawa, tengok keadaan dia kata. Kalau keadaan sebagai contoh, niat nak tolong orang dan sebagainya, itu lebih baik bawa, boleh bawa. Tapi kalau kita seorang-seorang dan hati kita teguh kepada Allah Subhanahu Taala, bahkan kalau bawa pula takut mengganggu, membimbangkan hati kita, tawakal tu makna dia jadi dah pecah dua dah. Makanan ada tak apa, maka yang tu lebih baiknya tak payah bawa, supaya kita supaya lebih bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Baik. Kemudian dia sebut lagi sini yang kedua daripada cerita tawakal kita, bahaya-bahaya sampingan dari bahaya-bahaya utama untuk mengatasi masalah ini tidak lain hanyalah terserah diri kepada Allah Ta'ala. Baik, saya ingat yang kedua ini dia katakan yang pertama dulu masalah tawakal. Pertama godaan yang menggoda kita daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Taala, yang menyebabkan kita kena tawakal itu, yang mengganggu menggoda kita pertamanya rezeki dan juga kehendak-kehendak hawa nafsu. Itu boleh mengganggu ibadah kita. Jadi penawarnya dia kata tawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua yang menggoda kita bahaya-bahaya sampingan dari bahaya-bahaya utama. Untuk mengatasi masalah ini tidak lain hanyalah berserah diri kepada Allah Taala. Jadi yang ni pun kena tawakal juga kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab dia kedua ni dah cukup jauh daripada yang hak pertama dulu. Baik. Risau ni, takut daripada bahaya-bahaya. Jadi nak elak daripada bahaya-bahaya ini pun dia kata kena tawakal juga kepada Allah Subhanahu Taala. Baik, menyerah diri kepada Allah punya dua sebab. Satu, agar hati tenteram dan tidak gelisah kerana sesuatu yang samar akan membingungkan. Sesuatu yang kita tak jelas, itu memang kita pun dah hati duk rasa ni kan kalau buat gini kan jadi gini kan, kalau gini jadi duk susah hati. Benda-benda yang samar tak pasti lagi berlaku. Itu dia kata menyebabkan kita jadi bingung mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi jika berserah diri kepada Allah dan berkeyakinan akan jatuh pada kebaikan, maka dia akan merasa aman dan tidak khawatir akan bahaya dan musibah serta kesalahan. Baik.
nak bagi hati kita tenteram, kita boleh buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Mana di sini dia kata, kan? Kalau kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin dan kita yakin Allah Taala akan jaga kita, selalunya kita akan dapat kebaikan. Kita boleh buat ibadah dengan selesa, kan? Sebab rasa bahaya tu tak nampak lagi, cuma duk rasa-rasa, akan duk rasa kalau gini kan, kuk gini kan, akan contoh kita kata kita singgah sembahyang akan di masjid, sebab hari ni masjid pun bukan aman, akan walaupun masjid tu berada di Bukit Aman, belum tentu aman lagi, akan kita singgah sembahyang, sebab banyak kes-kes berlaku kecurian di masjid, kan? Kadang-kadang kita singgah sembahyang, orang pula tak berapa ada, kan? Kita nak letak barang, duk rasa ada datang satu kebimbangan. Kalau ada perampok kan tengah-tengah sujud kan, ada orang curi barang dan sebagainya, kan? Baik. Ketakutan itu akan yang belum jelas lagi, tak jelas lagi, kan? Menyebabkan kita nak sembahyang pun rasa duk hati dan sembahyang, duk ingat apa ni, beg kita tu, duk ingat barang kita tu, kan? Sembahyang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana kita disuruh tawakal kepada Allah Taala, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab kalaulah ditakdirkan hilang daripada kita, kan? Orang tak curi pun hilang juga, boleh jadi dengan sebab kita dan sebagainya, maka yang tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka dia kata kita yakin akan jatuh pada kebaikan. Kita boleh ibadat dengan khusyuk, kan? Bahkan juga kalau ikut dalam agama kita ada diajarah doa-doa pendiri diri dan sebagainya. Mana itu antara cara-cara kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan merasa aman dan tidak khawatir akan bahaya dan musibah serta kesalahan. Kan? Kalau kita dah serah, mana sebab dia kata serah diri kepada Allah Taala tu dua sebab. Pertama adalah tak jelas lagi. Maka kalau kita yakin kepada Allah Taala, serah diri kepada Allah Taala, maka kita akan aman, rasa selesa, tak adalah rasa takut-takut dan sebagainya. Guru kami menyatakan, serahkan segalanya kepada Allah yang menciptakan dirimu, nescaya engkau akan senang. Itu antara pesanan guru Syekh ini. Dia kata akan serah kepada Allah Taala, kerana dia yang menjadikan kita, dia yang menjadikan apa yang kita dapat. Sesuatu yang kita dapat pun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh beli beg mahal. Saya pernah ada orang tu, dia cerita dompet duit saja pun, dompet duit dia harga 3,000, kan? Saya kira lebih baik aduk dalam tu 3,000 berbanding dengan beg duit je. Kita beli beg duit mahal-mahal, duit tak ada. Sebab apa? Habis duit beli beg, kan? Ini dompet duit siapa harga 3,000, kan? Kita biasa beli hak RM10 padan dah. Hak RM10 pun boleh isi beribu-ribu kalau ada duit dalam tu. Baik. Jadi sesuatu yang kita miliki juga pemberian daripada Allah Taala. Dia beri dan dia boleh ambil bila-bila masa saja dia nak ambil. Kan? Jadi kalau kita ingat gitu, hati kita selesa lah. Kan? Boleh jadi kalau Allah Taala ambil, dia nak beri sesuatu hal lebih baik. Kan? Dia nak beri kepada kita peluang untuk bersabar. Kita sabar dapat pahala. Pahala dah jauh, dah tentulah lebih baik, jauh lebih baik daripada sesuatu yang kita miliki itu. Seterusnya beliau juga suka membaca syair. Kan? Apa dia ni, guru dia ni kata suka baca syair. Inna man kana laisa yadri afil mahbubi taqa'alahu awil makruh lahwiyun bi an yufawwida ma ya'juzu anhu ila alladhi yakfihi ilahil barri alladhi huwa birra'fah. Ini tak nampak. Ahna min ummatin wa abihi. Ahna nampak macam ahna. Baik. Sesungguhnya orang tidak tahu apakah itu bermanfaat, disukai atau disegani. Ini syair. Dia kata orang selalu dia tak tahu apakah sesuatu yang dia miliki itu bermanfaat, ataupun disegani, ataupun disukai. Sesuatu itu mana dia kata orang tak tahu. Sudah seharusnya orang yang demikian menyerahkan segala yang dia tidak mampu kepada Allah, yang dengan namanya akan membereskannya. Mana dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan. Sebab kita kadang-kadang nak kepada sesuatu, kita tak tahu benda tu ada manfaat, ataupun kita suka, memang dari sudut nafsu kadang-kadang suka. Setengah orang suka tu masa tak ada, kan? Masa tak ada duk teringat-ingat, bila dah ada tak ada apa dia. Tengok orang kadang-kadang
nak orang nak motor ni, kan masa tak ada motor, mana orang kata gila nak motor lah. Bila dah ada motor, buat gitu tak ikut dan pun, parking ikut dan, kan bawah rumah, tepi rumah dan sebagainya, dia jadi macam tak ni dah. Tak sama macam hak tak ada dulu, kan. Dan begitulah biasanya perangai manusia, dia suka kepada sesuatu hak tak ada, kan. Bila mana hilang, mula suah hati, kan. Masa dia miliki, dia buat tak tahu je, kan. Buat gitu-gitu je. Baik. Jadi di sini dia kata, sudah seharusnya orang yang demikian menyerahkan segala yang dia tidak mampu kepada Allah, serah pada Allah Taala. Sebab macam nak tolak bala dan sebagainya ini, kita serah pada Allah Taala. Kita bukan mampu pun, maka serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan yang dengan namanya akan membereskannya. Mana dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala kita akan selesai urusan kita, mudah. Allah Taala akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Sesuatu yang kita tak minta dapat, kan. Kalau Allah Taala nak bagi, kita minta belum tentu dapat. Kalau Allah Taala bagi, dapatlah. Tak bagi, tak dapat. Jadi kita tak hidup fikir-fikir panjang benda tu, kan. Serah pada Allah. Buat apa Allah Taala suruh je. Allah Taala suruh berusahalah, kan. Baik. Sesungguhnya kasih sayang Allah terhadapnya melebihi kasih sayang ibu bapanya. Okey, dalam ni dia kata sesungguhnya kasih sayang Allah Ta'ala. Sini saya ingat mungkin ada silap ni dalam matan tu. Baik, sebab apa? Sebab di situ disebut kasih sayang. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadapnya lebih kasih daripada ibu dan ayah. Ayah, ibu kasih kepada anak, memang kasih sungguh lah. Kadang-kadang mak sanggup mati, ayah pun sanggup mati, sanggup cedera untuk menyelamatkan anak. Akan kasih sayang ayah terhadap ayah dan juga ibu terhadap anak dia. Tapi Allah Ta'ala sayang kepada kita lebih lagi daripada tu. Lebih daripada ibu ayah sayang lagi. Akan Allah Ta'ala boleh menyelamatkan kita daripada musibah-musibah yang besar. Akan mak ayah tak boleh. Contoh kalau kita duduk sakit, mak ayah sekadar duduk di tepi, tengok, gosok-gosok kepala, picit-picit betih tu lah boleh. Akan nak menghilangkan sakit, penderitaan dan sebagainya, tak boleh. Akan baik. Jadi sebab tu kita disuruh berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah segala-galanya. Akan untuk nak tolak bahaya-bahaya yang menimpa kita, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita tengok kalau Allah Taala selamatkan orang tu duduk kat mana pun, selamat dia. Akan orang gila kadang-kadang tidur dalam semua samunnya, akan selamat dia, tak ada apa dia pun. Akan kita kadang-kadang fikir panjang, risau, kan ada ular, ada lipan dan sebagainya. Kan dalam bab apa, di atas jalan pun kadang-kadang malu kita dengan orang gila ni. Bukan suruh jadi gila, bukan suruh buat macam orang gila. Akan sebab kita orang ada akal, dia ada usaha ikhtiar tu. Akan nak kait bahawa Allah Taala tu berkuasa. Akan orang gila di atas jalan tak tengok kiri kanan pun, selamba je. Akan kereta kena ngelak kat dia. Akan maknanya yakinnya dia kepada Allah Taala. Allah kata seolah-olah Allah Taala kata selamatlah. Akan Allah kata tak selamat, tengoklah kiri kanan pun tak selamat juga. Kadang-kadang ada orang yang tengok tak nampak, tak perasan ada dan sebagainya, sehingga akan terlibat dengan kemalangan. Tengok orang gila kadang-kadang selamba je. Kan maknanya nak kaitkan bahawa Allah Taala itu Maha Penjaga. Kan disebut wallah ataupun fallahu khairun hafizah. Allah Taala itu sebaik-baik penjaga. Kan ni setakat nak jaga, nak suruh kita jaga, upah orang jaga. Kan upah jaga supaya jaga. Kan upah 3 orang jaga. Kan untuk apa? Untuk jaga rumah kita, jaga harta kita. Belum tentu selamat. Kan kadang-kadang jaga tu sendiri yang buat hal. Kan bahkan nama je jaga, kadang-kadang tak jaga pun, duduk tidur. Kan tapi walaupun dia tidur, oleh kerana dia jaga, tetap juga jaga. Kan tetap juga jaga sebab dia jaga, sebab eja dia sama je. JAGA. Kan JAGA jaga. Jaga pun sama. Dia jaga ni duduk jaga. Walaupun dia tidur, dia tak nak kata dia tidur lah. Sebab apa? Sebab tidur apa? Saya jaga, dia kata. Saya jaga. Kan eja jaga pula. Baik. Belum tentu selamat. Kan tengok orang nak buat rumah macam-macam lah, pintu geri, pintu besi, pintu dengan ada alam macam-macam, belum tentu selamat. Di bank, bilik kebal pun tak selamat. Kan sebab tu penjagaan hak sebenarnya ambil penjagaan Allah Taala tu. Akan tengok orang-orang soleh lah. Akan orang soleh kita tengok, kan rumah dia biasa-biasa je. Kan
Tapi tak ada orang usik, orang tak berani usik. Sebab apa? Sebab penjagaan daripada Allah Ta'ala. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Bahkan dia yakin Allah akan kata selamat, tak ada masalah lah. Kan? Kalau hilang juga, itu sama juga. Orang rumah kebal pun, kan? Mana ditakdirkan tak dapat juga. Ada satu kisah yang disebut dalam kitab, ini kita akan sambung yang kedua ni lah. Kita nak kisah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kitab saya ingat kitab Syairus Salikin, di bawah tajuk tawakal, tak silap tawakal jugalah. Dikatakan ada ni dia singgah satu tempat sembahyang, kan, dan kenderaan dia kuda, masa tu zaman tu naik kuda lah, dia ikat pada satu tempat, satu tiang, kan, dia pergi sembahyang, kan. Lepas dia sembahyang, didapati kuda dia hilang, dicuri oleh orang. Kan, maka dia pun carilah, cari, tanya-tanya orang, ada nampak ada gini, kan. Maka bila tanya tu, orang pun tanya dia balik, kan. Sebab apa? Sebab kuda tu hilang masa dia semayang. Orang tanya dia, habis masa semayang tadi tak nampak, tak perasan ada orang curi. Dia kata perasan, kan. Nampaklah ada orang tengah semayang tu, nampak kelibat orang, dia curi kuda dia. Apa kita tanya pasal apa? Apa ni, tak kejar pencuri tu, tak halang pencuri tu. Dia kata masa tu dia tengah sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia rasa rugi kalau berhenti, sayang nak berhenti, sebab masa tu peluang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita kalau berpeluang menghadap tu agung, urusan-urusan lain tu kita ketepikan, menghadap raja contohnya, bukan nak terima pingat pun, kadang-kadang nak pergi di pelawar ke istana, sanggup tinggal urusan lain, sebab bukan senang nak dapat tu. Baik, jadi oleh kerana dia nak jaga pergantungan kepada Allah Ta'ala, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia perasan, makna dia tahu sebab itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menggerakkan hati orang tu untuk nak ambil kenderaan dia, itu urusan Allah Ta'ala. Maka serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah tak ada orang curi pun, ditakdirkan dia tak dapat, boleh jadi kuda dia akan mati, kenderaan akan rosak, tak boleh guna juga. Jadi bila dia tanya orang, dia kata perasan ada orang, tapi sayang nak berhenti. Lepas tu bila dah hilang tu, beritalah, sebab Allah Ta'ala nak beri kepada hak situ je. Mana ni tahap kita kata orang yang tawakal dia tinggi kepada Allah Ta'ala. Bahkan disebut bahawa ada peringkat golongan hamba Allah Ta'ala ini yang mana dia bukan setakat boleh terima, bahkan bersyukur pula. Sesuatu yang hilang daripada dia, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia menganggap bahawa benda tu menyenangkan dia di akhirat nanti. Ada ni tahap orang-orang yang kita kata tahap tinggi lah, bukan calon-calon orang. Kita hari ni baru peringkat mula-mula sebagai kita kata mubtadi lah, orang baru belajar, orang baru nak kenal salik disebut, mana diisi dengan perkara-perkara ini supaya sekurang-kurangnya boleh menyenangkan, mengembirakan kita, mana boleh meredakan kesusahan kita. Bila mana kita buat tawakal ni, contoh dalam ni sebut godaan untuk menenangkan hati kita beribadat kepada Allah Ta'ala, akan didatangkan kisah-kisah tawakal, orang tawakal kepada Allah Ta'ala, cerita kaitan dengan tawakal supaya hati kita pun sekurang-kurangnya adalah sedikit ketenangan. Kalau tak boleh sepenuhnya pun, sebab apa? Sebab kita pun peringkat baru. Baik, jadi saya ingat untuk yang kedua tu kita sambung kemudian. Yang kedua daripada dikatakan kita kena serah tawakal kepada Allah dengan dua sebab, mana yang pertama kita tengok supaya hati kita tenteram, dan yang kedua wallahu alam, itu kita tangguh kemudian. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.